Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bersama dengan Ustazah Salma untuk subjek pendidikan Islam. Jangan ke mana-mana. Okay, sebelum kita mulakan kelas, dulu doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah bidang fikah suci daripada najis. Skop perbincangan kita berkenaan dengan pengertian najis, bahagian najis beserta dengan contoh, cara menyucikan najis, cara menyucikan kulit haiwan iaitu samak beserta alatannya dan hikmah bersih. Jom kita tengok. Apakah maksud najis? Najis dari segi bahasa ialah semua benda yang kotor. Manakala dari segi istilah syarak ialah semua benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Dan di sebelah kiri itu ada beberapa contoh najis yang jelas nampak itu adalah benda yang kotor. Najis terbahagi kepada 3, iaitu najis mukhaffafah, iaitu najis ringan, najis mutawassitah, iaitu pertengahan, najis mughallazah, iaitu najis berat. Apa yang dikatakan dengan najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah najis air kencing kanak-kanak lelaki berusia kurang daripada 2 tahun. Ada syarat dia, tambahan dia adalah dengan syarat dia hanya minum susu ibunya sahaja. Jadi daripada najis mukhaffafah itu, perkara penting yang kita kena ambil perhatian adalah 1. Jenisnya ialah air kencing. Jantinanya adalah kanak-kanak lelaki. Yang syarat dia, usianya adalah kurang daripada 2 tahun dan hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, manakala najis mutawassitah iaitu pertengahan, najis yang selain daripada mukhaffafah dan juga najis mughallazah, iaitu seperti contoh darah, nanah, tahi dan sebagainya. Najis mughallazah. Najis mughallazah adalah najis berat. Yang dikatakan dengan najis berat ialah najis anjing, babi dan sekutunya. Apa yang dimaksudkan dengan sekutunya? Sekutunya ialah campuran sebahagian daripada anjing ataupun babi. Sebagai contoh, ni contoh ya. Contoh, anjing dia melakukan hubungan dengan ayam. Okey, anjing melakukan hubungan dengan ayam melahirkan anak. Okey, anak yang lahir daripada perhubungan tersebut dipanggil sekutunya. Sebabnya dalam genetik haiwan tersebut ada sebahagiannya adalah anjing. Okey, bagaimana cara untuk membersihkan najis mukhaffafah? Caranya adalah yang pertama, kita lap dulu air kencing tersebut. Kemudian kita percikkan sahaja tempat yang terkena dengan najis mukhaffafah itu dengan air mutlak. Kemudian kita lap. Itu sahaja cara dia. Sebab dia ringan. Jadi pertama, lap dulu. Kemudian percikkan dengan air mutlak. Kemudian kita lap supaya dia kering. Okey, bagaimana pula cara nak membersihkan najis mutawassitah, iaitu yang contoh darah, tahi, air kencing, wadi, bangkai dan sebagainya. Cara dia yang pertama, kita buang benda najis tu. Buang. Okey, buang dulu najis tersebut. Yang kedua, kita cuci. Yang ni cuci. Cuci dengan air mutlak. Yang ketiga, cuci dengan air mutlak sehingga hilang zat najis tersebut, hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Okey. Jadi apabila kita yakin semua itu dia dah tidak ada setelah kita cuci, maka tempat itu jadi suci. Suci dan bersih. Kemudian bagaimana cara nak membersihkan najis mughallazah, iaitu najis berat. Najis berat ini cara dia adalah dengan membasuh 7 kali menggunakan air, 6 kali air mutlak, 1 kali air bercampur tanah. Maksud 7 lah. 6 air mutlak,
Satu, air mutlak yang bercampur dengan tanah. Maka kita kena basuh tempat tersebut. Okey, barulah kuman ataupun najis yang ada pada babi dan juga anjing serta sekutu dengannya dah dikira. Okey, seterusnya dalam subtopik suci daripada najis ini ada tajuk samak. Apa itu samak? Samak adalah proses menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit. Okey, kulit haiwan boleh digunakan untuk menghasilkan produk. Syarat dia adalah bukan kulit najis mughallazah, iaitu bukan kulit najis berat. Apa yang dikatakan najis berat? Tadi kita ada bincangkan, iaitu babi, anjing dan sekutunya. Babi, anjing dan sekutunya sama sekali kulit mereka, kulit binatang tersebut tidak boleh digunakan. Tetapi untuk haiwan-haiwan lain, kulit-kulit binatang tersebut boleh digunakan dan hukumnya adalah harus. Jadi cara nak menggunakan kulit dia, Islam telah mengajar caranya adalah dengan samak. Okey, apa produk yang boleh kita buat dengan kulit haiwan tersebut? Macam-macam produk. Antaranya tali pinggang, beg tangan, kasut, dompet dan sebagainya. Okey. Bagaimana cara Islam ajar pada kita nak membersihkan kulit binatang untuk proses samak tu? Okey, ini antara alatan-alatan yang boleh yang boleh digunakan. Dia adalah bersifat tajam. Contohnya buah manjagani, kapur sirih, tawas, bahan kimia, kulit delima, daun akasia. Okey, kita tengok pula bagaimanakah cara untuk menyamak kulit binatang. Okey, satu. Sebelum kita samak, kita kena pastikan lendir, lemak dan juga darah yang melekat pada kulit perlu dibuang. Okey, buang dulu lendir, lemak, darah. Okey, seterusnya apabila dah dibuang semua tu, barulah kita buat proses samak, iaitu dengan cara menggosokkan bahan ataupun alatan samak pada kulit tu. Kita gosok supaya tanggal benda-benda lebihan yang ada pada kulit tersebut. Ya, kalau contohlah bahan kimia itu alatnya memang sangat tajam, bila kita pegang dia mungkin akan rasa panas, maka pastilah kita jaga keselamatan dengan memakai sarung tangan dan sebagainya. Okey, setelah kita samak kulit tersebut dan kita yakin lendir dah tak ada, lemak dah tak ada, lebihan daging, darah dah tak ada, maka apabila kita dah betul-betul menggosokkannya, maka kita boleh keringkan kulit tersebut. Kita jemurkan kulit tersebut sehingga dia kering, dan selepas itu kita akan hasilkan dia sebagai produk lah. Seterusnya, apakah dia hikmah bersuci? Islam sangat menitik beratkan tentang bersuci, kerana dengan bersuci itu pertama kita dapat mencerdaskan kita punya jasmani dan juga rohani. Okey, fizikal kita pun jadi sihat. Yang kedua, orang yang suka menjaga kebersihan, hidup dia akan selesa dan harmoni. Ya, kita akan rasa tenang. Okey, seterusnya, orang yang menjaga kebersihan, orang yang sentiasa bersuci, dia akan terhindar daripada penyakit. Dan yang keempat, ekonomi juga dapat ditingkatkan. Dan yang kelima, apabila kita belajar, kita akan rasa tenang, kita akan rasa selesa dan juga damai. Okey, itu sajalah untuk tajuk suci daripada najis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.